Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton agenda Awani. Di sebalik segala pembangunan yang kita saksikan di negara kita ini sejak kira-kira 60 tahun yang lepas, ada satu elemen yang terpenting yang menjadi tunjang kepada pembangunan itu. Rancangan Malaysia. Setakat ini kita sudah saksikan 11 Rancangan Malaysia atau RMK. Dan kita sekarang ini semakin dekat dengan pengumuman Rancangan Malaysia ke-12, RMK 12, selepas setahun tertangguh akibat COVID-19. Tetapi RMK kali ini perlu menjadi yang terbaik dalam sejarah kerana ia berdepan cabaran yang bukan kepalang, cabaran yang mungkin terbesar dari segi ekonomi dalam sejarah negara kita. Pertama yang jelasnya adalah COVID-19. Kita perlu mendapatkan semula momentum pertumbuhan yang kita sudah pun hilang sejak 2 tahun yang lepas, dan selain itu tambahan lagi perlu memastikan bukan sahaja pertumbuhan negara kembali kepada trajektori asalnya, tapi menjadi lebih baik bergerak ke hadapan untuk 5 tahun akan datang seperti mana RMK-RMK yang sebelum ini. Jadi bagaimana RMK 12 akan menjadi RMK yang terbaik yang pernah kita saksikan setakat ini? Saya mahu berbincang dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed dan Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Bangi. Datuk Seri YB, selamat datang ke agenda Awani. Terima kasih. Saya memulakan dengan Datuk Seri. Datuk Seri, seperti yang saya sebut dalam permulaan sebentar tadi, RMK kali ini berdepan cabaran yang mungkin terbesar dalam sejarah negara kita dari segi ekonomi sekurang-kurangnya, dan ia memerlukan satu anjakan paradigma yang besar. Ia perlu menjadi RMK yang terbaik yang kita pernah saksikan, bukan sahaja untuk pulih daripada 2 tahun yang kita hilang, tapi kemudian menjadikan pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik daripada sebelum pandemik sekalipun. Jadi bagaimana RMK kali ini akan menjadi yang terbaik yang pernah kita saksikan? Apa game changer dalam RMK 12 ni, Datuk Seri? Tahun 2020 dengan 2021 ni tahun-tahun yang amat mencabar. 18 bulan ni, krisis kesihatan dan krisis ekonomi yang melanda kita dan seluruh dunia. Jadi ini satu masalah yang besar yang kita hadapi. Apabila rakyat rasa tertekan, sudah pasti expectation ataupun harapan mereka ni menggununglah. Ya, maknanya rakyat mengharapkan sesuatu tindakan yang drastik diambil oleh kerajaan. Jadi RMK ni adalah rancangan untuk 5 tahun. Untuk tahun ni kata belanjawan, kita ada package, seperti saya maklum kita 8 package ekonomi, 530 bilion yang melibatkan kewangannya. Jadi ini telah berjaya lah sikit banyak meredakan keadaan, melegakan rakyat lah. Sama ada kita sebagai ketua isi rumah household mendapat sedikit banyak bantuan daripada kerajaan, kita micro enterprises, kita dapat moratorium. Jadi itu banyak membantu dalam keadaan pandemik ini. Berbalik kita kepada harapan yang tinggi, sudah pasti rakyat mahu yang terbaik, betul lah Luqman cakap tadi. Tapi kita harus sedar bahawa dalam keadaan sebegini, kita perlu bagi tumpuan pada 2 perkara. Yang pertama ialah kehidupan, ya, ataupun nyawa dan kehidupan. Nyawa ni lives, maknanya kita pastikan sistem kesihatan kita ini terbaik. Hospitalnya, ICU-nya, vaccinationnya. Alhamdulillah, di segi vaccinationnya kita telah mencapai kejayaan yang memberangsangkan. Di segi untuk meringankan beban rakyat kita, sama ada bantuan untuk perusahaan kecil sederhana, bantuan untuk keluarga B40, M40. Jadi itu harapan rakyat dan sebagainya sudah dipenuhi. Jadi apabila kita sebut tentang rancangan Malaysia kelima ni, 2 perkara yang penting. Yang pertama, dasar. Apa dasar baru nak diperkenalkan, ya, yang terbaik. Yang keduanya, apa benda, ya, apa projek-projek lah. Ini yang sentiasa berkisar dalam pemikiran rakyat. Berkaitan dengan dasar-dasar, kita akan tumpukan kepada usaha untuk membuat beberapa pembaharuan ataupun kata reformasi, ya, struktur ekonomi, umpamanya pendigitalan, satu perkara yang penting. Umpamanya pelaburan yang berkualiti, sistem pendidikan, TVET, umpamanya ini adalah perkara yang perlu ada anjakan yang besar, dan cara kita menangani isu kemiskinan, jurang pendapatan. Jadi kita akan perkenalkan beberapa keadaan baru lah untuk menangani masalah kemiskinan. Kemiskinan ni satu masalah yang sudah lama dah. Jadi ini adalah di segi dasarnya. Yang kedua, di segi peruntukan. Peruntukan ni kita saya suka berterus terang lah.
maknanya tahun lepas kita menghadapi cabaran, tahun ini pencabaran, tahun depan pun kita masih menghadapi cabaran lagi. Jadi kalau harapan rakyat untuk projek mega ke, perkara yang perbelanjaan yang besar untuk infrastruktur umpamanya, ini pada masa ini di luar kemampuan kita. Tapi insya-Allah lepas tahun 2022 kita rasa ekonomi kita akan berkembang pada kadar yang lebih tinggi lagi. Tahun ini kalau mengikut anggaran Bank Negara cuma 3% pertumbuhan kita. Dan sebenarnya untuk rancangan Malaysia ke-11 kita menganggarkan kadar pertumbuhan sekitar 5.6% purata. Tetapi pencapaian kita oleh kerana tahun lepas ini menguncuk 5.6, sudah pasti ia akan lebih rendah daripada 3%. Jadi inilah antara perkara yang perlu kita tangani, macam mana nak rancakkan semula ekonomi negara kita, dan memang ini salah satu daripada tumpuan kita yang akan diberikan, iaitu sektor-sektor yang perlu dipulihkan. Umpamanya sektor pelancongan, Alhamdulillah Langkawi dah buka, lepas di pulau-pulau lain. Jadi dalam beberapa minggu ini kita dapati bahawa sentimen rakyat, sentimen pengguna, sentimen pelabur nampak ada pertama baiklah apabila ekonomi dibuka secara pelan-pelan. Terima kasih, Dr. Rahman. Terima kasih, Datuk Seri. YB Kian Ming, apa wishlist YB? Apa yang YB harap akan ada dalam RMK kali ini? Ya, terima kasih. Seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Mustafa tadi, sebenarnya harapan rakyat memang menggunung. Tetapi saya nak mungkin meredakan expectation sikit, kerana saya rasa apa yang perlu ialah satu medium term ataupun long term plan yang akan dibangkitkan dalam RMK 12 ni. Kerana mungkin dalam jangka masa pendek tu saya rasa lebih sesuai untuk memberi tumpuan kepada bajet. Dan untuk bajet 2022 saya memang menyambut dengan baik di mana Menteri Kewangan telah mengatakan bahawa apa juga yang telah dan akan diumumkan dalam bajet 2022 ni akan bersesuaian dan menyelaras jangka masa panjang pelan yang akan diterbitkan dalam RMK 12. Jadi untuk saya, wishlist bukan projek mega, wishlist bukan pembangunan infrastruktur yang besar, tetapi apa yang lebih penting ialah teras ataupun strategi yang akan dikemukakan dalam RMK 12, terutamanya dalam usaha untuk membina balik semula ataupun build back Malaysia better dengan teras dan strategi yang khusus dan yang memberi tumpuan kepada peluang dan juga cabaran dalam membina balik Malaysia semula selepas pandemik COVID-19 ni berlaku. YB, kita sudah mengumumkan 8 pelan bantuan dan rangsangan ekonomi sejak pandemik ini bermula. Sudah tentu ia banyak membantu segenap lapisan masyarakat. Tapi seperti semua perkara yang lain, tiada pelan yang sempurna dan sudah tentu ada juga kritikan mengatakan bahagian pelaksanaannya mungkin perlu ditambah baik, mungkin ada golongan yang tercicir dan sebagainya. Jadi bagi YB Kian Ming, apa yang kita telah pelajari daripada 8 pelan rancangan sebelum ini? Apa shortcomingsnya yang kita boleh baiki dalam bajet dan juga melalui RMK 12? Ya, memang tak boleh dinafikan bahawa plan yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri yang sebelum ni dan Perdana Menteri sekarang dan juga Kementerian Kewangan telah membantu rakyat sedikit sebanyak melalui suntikan langsung ataupun direct fiscal injection dan juga suntikan tidak langsung seperti moratorium. Tetapi bagi saya, apa yang lebih penting yang perlu dibangkitkan dalam RMK 12 dan juga dalam rancangan pemulihan negara ialah setiap kementerian perlu adanya rancangan mereka sendiri dan plan mereka sendiri yang boleh diselaraskan dengan bajet 2022 dan juga RMK 12 untuk membangun semula industri ataupun sektor yang mereka ada tanggungjawab. Mungkin saya beri satu contoh. Sektor pelancongan perlu satu pelan pemulihan, sektor pengajian tinggi perlu satu pelan pemulihan, sektor pertanian perlu satu pelan pemulihan, dan saya nak tengok bagaimana RMK 12 boleh menyelaraskan semua pelan pemulihan ini supaya kita boleh nampak satu teras yang lebih spesifik, yang lebih kuat untuk memberi satu rangsangan dan ganjakan kepada ekonomi. Datuk Seri,
Ya Datuk Seri, kita lihat sudah tentu beberapa sasaran dalam RMK 11 tidak tercapai atau sekurang-kurangnya tidak berjaya disempurnakan kerana kita hilang 2 tahun begitu saja akibat COVID-19. Bagaimana ini memberi kesan kepada RMK 12? Sejauh manakah RMK 12 ini perlu mengambil legasi daripada RMK 11, mungkin memuatkan sesetengah matlamat yang RMK 11 tak berjaya capai dan masukkan dalam RMK 12 kerana kita hilang 2 tahun akibat COVID-19? Betul lah, kita kena macam YB Kaming sebut tadi, kena pulih, ya, itu fokus kita. Maka kalau kita lihat daripada sasaran kita pertumbuhan, sasaran kita 5.6% untuk tempoh, ya, 5 tahun yang lalu, RMK 11. Umpamanya dari segi kemiskinan, ya, kita sebelum ini 5.6%, sekarang sudah nak 8.4%. Maknanya tersasarlah, maknanya kadar kemiskinan meningkat, ya. Kadar pengangguran juga meningkat pada bulan Mei tahun lepas, 5.3%, sekarang 4.8%. Jadi kadar pengangguran kita ni dalam 5.3%. Jadi ini semua contoh-contoh di mana kita telah terkeluar ataupun tersasarlah, tidak mencapai sasaran kita. Sasaran kita untuk pengangguran umpamanya ialah pada kadar sekitar 3%, mengenai pertumbuhan sekitar 5.6%. Jadi isunya macam mana kita nak kembalikan kepada pre-COVID lah, macam pelancongan, ya. Kita pernah dapat 27 juta pelancong yang datang ke negara kita Malaysia. Tahun lepas cuma 2-3 juta saja, tahun ni pun belum lagi. Jadi prioriti kita inilah yang cuba kita tangani semasa kita laksanakan 8 package tersebut. Dan kita rasa umumnya lah, ya, keluarga-keluarga dapat kita bantu perniagaan juga, ya. Cuma tak cukup, itu betul lah. Kita umpamanya kalau kita tengok PMKS, ya, perusahaan mikro dan juga kecil sederhana, kita ada 1.15 lebih kurang juta, ya, 1.5 million juta PMKS ini, ya. Yang banyak terkesan, ya, mereka setengah tu berhenti terus perniagaan. Kalau sektor pelancongan umpamanya banyak mereka gunung tikar, ya. Jadi yang pertama kita nak pulih, tapi yang keduanya kita harus ada plan. Dan Alhamdulillah untuk pelancongan umpamanya, Kementerian Pelancongan sudah pun ada satu perancangan akan bincang dengan kerajaan, mana sekarang ni kita bersiap sedia untuk menghadapi tahun depan lah khususnya, di mana kita jangka ekonomi negara kita akan pulih. Jadi kita kena siapkan umpama tenaga kerja, ya. Sekarang ni banyak yang terlibat dalam ekonomi perkongsian, sharing ekonomi, gig ekonomi, ya. Dulu kita adalah tapi tak ramai. Umpamanya berkaitan gig ekonomi, ya, perlindungan sosial, ya. Ramai di antara mereka yang tak dapat perlindungan sosial. Kita dapati bahawa di segi peraturan-peraturan pun mungkin tak berapa mantap untuk kita membolehkan perkembangan ekonomi perkongsian yang baik. Jadi ini semua dua prioriti. Yang pertamanya ialah untuk pulihkan ekonomi negara supaya kita kembali kepada pre-COVID. Dan ini belum lagi kita sampai kepada pre-COVID. Kita hilang banyak pendapatan dan juga tenaga kerja dan juga pelancong. Yang pertama untuk kembali kepada pre-COVID. Yang kedua untuk meletakkan ekonomi Malaysia atas asas lebih kukuh supaya kita nak jadi negara maju. Kita patut 2020 dah mencapai taraf negara maju. Kita dah miss target tersebut, ya. Jadi kita kena, itu masih lagi menjadi matlamat kita. Maju dalam rangka kita lah, dalam model Malaysia lah. Maknanya bukan semata-mata pendapatan, tetapi kita nak kualiti kehidupan, ya. Jadi yang lebih baik. Ini antara perkara yang kita akan beri penekanan, iaitu yang pertama nak pulihkan dalam tempoh terdekat. Yang kedua, nak mantapkan supaya ekonomi kita lebih berdaya saing. Kita tahu bahawa, ya, angka-angka, ya, kita tahu, kita tengok kepada beberapa ranking umpamanya, ya, sama ada pengajian tinggi ke bisnes ke umpamanya, kita masih banyak lagi inovasi digital, masih banyak yang kita lakukan. Jadi kita nak pastikan ekonomi negara kita ni lebih kompetitif, lebih bersaing. Kerana kita ni menghadapi banyak saingan. Kita sebuah negara yang banyak bergantung pada luar negara. Kita ni ekonomi terbuka, ekspor import ni besar. Jadi kalau kita tak cukup daya saing, kita tak nak mampu nak membina kekuatan sebagai sebuah negara yang maju. Jadi ini antara utamaan yang kita akan berikan.
Loman, saya nak memberi sedikit balasan kepada apa yang Datuk Seri kata tadi. Saya nak beri beberapa contoh lah. Seperti apa yang Datuk Seri kata tadi. Ya, memang kita nak memulihkan sektor pelancongan. Tetapi bagi saya, teras ataupun strategi yang perlu dikemukakan dalam RKM 12 ialah hala tuju bagaimana untuk memulihkan dengan cara yang lebih lestari dan juga yang memberi satu peluang untuk membesarkan sektor pelancongan berbanding dengan sebelum COVID. Saya beri satu contoh. Sekarang kalau nak keluar masuk ke Singapura ataupun melalui flight transit ke Singapura, ada banyak syarat-syarat yang perlu dipatuhi, seperti ambil COVID test dalam masa 48 jam dan sebagainya. Jadi mereka jaga dengan ketat, tetapi bagi saya ini adalah peluang baik untuk MAHB, untuk sektor pelancongan kita, untuk menarik lebih ramai pelancong untuk datang misalnya transit di Malaysia ataupun pergi ke bubble seperti Langkawi dan tempat yang lain, supaya kita boleh ambil peluang ni untuk menarik lebih ramai pelancong yang mungkin sebelum ni akan membuat transit melalui Singapura. Satu lagi contoh, Singapura tu memang adalah satu tempat yang buat banyak macam business events, convention, MICE convention dan sebagainya. Tetapi syarat mereka sekarang memang ketat. Di Malaysia, kerana kadar vaksinasi kita dah tinggi, dan juga saya rasa kebimbangan dari segi COVID, jumlah kes COVID tu mungkin kurang berbanding dengan Singapura. Why not open up our economy mungkin untuk business events, untuk MICE events, dengan memberi kelonggaran kepada mereka yang nak datang untuk buat business events dulu. Lepas tu kita boleh buka kepada pelancong asing untuk datang di bubble di Langkawi dan sebagainya. So it is a very good opportunity for us to do something different, to build back better berbanding dengan apa yang kita ada sebelum ni. Itu satu contoh untuk sektor pelancongan saja. Kita boleh buat perkara yang sama untuk sektor-sektor yang lain di Malaysia. Datuk Seri, respon kepada itu, adakah mungkin terlalu awal atau bahaya untuk kita cuba membuka dengan lebih luas ekonomi kita khasnya kepada mereka dari luar negara? Kita sempadan ni, kita ada tiga lah. Satu, rentas daerah. Yang kedua, rentas negeri. Yang ketiga, rentas sempadan antarabangsa. Jadi sekarang kita peringkat rentas daerah. Rentas negeri belum lagi. Jadi kita pergi stages, peringkat-peringkat. Tapi yang penting, kalau dulu perbahasan dalam negara kita ni, banyak yang mencadangkan supaya kita pergi kepada total lockdown, ya. Maknanya kita tutup terus, tapi pemikiran sudah hari ini oleh kerana kita kadar vaksinasi sudah tinggi, ya. Sekarang kita target kita kepada pelajar. Jadi nampak sekarang dalam pemikiran rakyat pun sudah terbuka. Maknanya kita sekarang ni makin ramai orang yang pendapat bahawa kita harus buka lebih banyak sektor ekonomi. Sebenarnya dah banyak buka dah. Cuma pembuatan dah buka, kedai gunting dah buka, yang kedai retail banyak dah buka dah, kebanyakan dah buka dah. Cuma pelancongan ni kerana dia menyumbang tak kurang daripada di segi pekerjaan lah 15% daripada rakyat Malaysia ni bergantung ke sektor pelancongan. Dia punya impak cukup besar. Jadi pelancongan ni akan berkembang, ya, dengan kita ada dua pelancongan. Satu pelancongan dalam negeri, yang keduanya pelancongan antarabangsa lah, turis datang ke negara kita Malaysia. Dalam negeri baru nak buka Langkawi, lepas ni insya-Allah mungkin pulau-pulau. Jadi kita pada pandangan kita lah, kita buat secara progresif, secara peringkat-peringkat, supaya mungkin ada apa yang berlaku di Phuket umpamanya. Jadi kita belajar daripada apa yang sekarang, alhamdulillah setakat ini Langkawi semuanya berjalan dengan baik. Dan kalau ini dapat kita pergi ke Tioman dan Pangkor di perhentian, ini akan buka sektor pelancongan. Tetapi yang penting sekali ialah domestic tourism itu penting. Yang penting juga ialah sektor penerbangan, hotel 4-5 bintang ni ialah bila kita buka sempadan antarabangsa, ya. Itu peringkat itu sudah kita mula berbincang Singapura satu masa dahulu, tapi oleh kerana kes meningkat, sekarang ni kita dah perlahan tak banyak perbincangan dengan Singapura berkaitan perkara ini. Jadi walaupun kita nak buka, ya, antarabangsa ini yang terakhir lah, tetapi saya setuju, ya, kita perlu lihat sektor pelancongan sebagai sektor yang penting, bukan sahaja pembuatan pertanian yang penting, tetapi pelancongan ni dia punya kesan cukup besar. Ramai yang bergantung pada sektor ini, dan ini setujulah, ini merupakan satu prioriti. Boleh kita fikir sekarang lah, umpamanya untuk MICE, untuk pempamer datang ke Malaysia,
untuk buat pameran, untuk convention, untuk meeting apa semua. Jadi kita bersedia untuk kemungkinan ya satu hari nanti kalau ikut ni apabila mungkin hujung tahun ya kita harap awal tahun depan. Jadi ini bulan September kita rancang sekarang untuk kemungkinan di mana kita buka secara beransur-ansur lah sempadan antarabangsa. Apabila itu berlaku, maka sektor penerbangan ataupun airline industri, hotel, restoran dan juga retail akan berkembang. Apabila ini berlaku, barulah kita dapat pemulihan ekonomi sebenarnya. Kerana sekarang ni sektor pembuatan berkembang dengan baik. Pertanian pun berkembang dengan baik. Kelapa sawit okey. Yang belum lagi pembinaan ada sikit masalah lagi. Peladangan ataupun plantation ni ada isu-isu berkaitan dengan foreign labour, tak berapa nak bergerak lagi. Pelancongan yang masih lagi turut terkesan. Jadi sekarang ni saya rasa ya kita pun dalam kerajaan sudah pun mulakan usaha untuk berdepan dengan kemungkinan satu hari nanti di mana kita boleh retas sempadan antarabangsa, dan apabila ini berlaku kita rasa ekonomi kita akan pulih hampir sepenuhnya lah. Membeli kereta terpakai kini mudah sekali dengan pilihan terluas kenderaan berkualiti yang melalui 175 titik pemeriksaan. Nak mudah dan senang hati? Kasem je lah. Kasem. Pip, pip. Adakah penyelesaian rangkaian awan dapat meningkatkan hasil perniagaan anda? Dengan Maxis Right Cloud, pasti ada rangkaian awan sesuai untuk digunakan dengan setiap aplikasi. Akses semua pembekal rangkaian awan. Kawal sistem rangkaian awan sepenuhnya. Lakukan integrasi sistem IT di Brandis dengan mana-mana rangkaian awan. Jadi, jangan pilih rangkaian awan sembarangan. Pilih Maxis Right Cloud untuk membantu meningkatkan hasil perniagaan anda. Sukses 4.0, sebuah pertandingan penjagaan reality TV era revolusi industri 4.0. 10 orang usahawan bersaing selama 13 minggu untuk merebut hadiah bernilai lebih RM100,000. Saksikan Sukses 4.0 dibawakan khas untuk anda oleh kumpulan SME Bank setiap Ahad 9 malam di saluran 501 Astro Awani. Datuk Seri, impak COVID-19 ini banyak yang kita sukar untuk baiki dalam masa yang pendek. Sebagai contoh, jika banyak perniagaan gulung tikar, mereka ada hutang yang tak boleh dibayar dan sebagainya. Jadi walaupun kita mengumumkan RMK12, bajet kita beri bantuan, ia tidak sama dengan sebelum itu. Kerana dengan bantuan itu tidak semestinya kedai yang sudah pun bankrupt boleh dibuka semula serta-merta, kerana apabila ada golongan-golongan yang menjadi usahawan yang memulakan bisnes pun mereka mengambil masa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun untuk buka, dirikan dan mencatatkan untung. Jadi apa yang ada dalam RMK12 bukan saja untuk memperbaiki semua damages ini yang jangka pendek, tapi untuk memastikan sebagai contoh usahawan-usahawan yang sudah pun muflis dan sebagainya, mereka boleh membina semula perniagaan mereka dan menjadi seperti dahulu, kerana ia akan mengambil masa. Ada kita dapat rayuan daripada pihak SME umpamanya, mereka perlukan bantuan modal ya, maknanya perlunya untuk memulihkan kerana simpanan mereka tak ada ya, mereka nak pulihkan perniagaan ini memerlukan modal. Jadi ini dalam pertimbangan kerajaan lah, kita tak ada sebut kali ini kerana ini di luar rancangan jangka panjang, ini lebih jangka pendek. Kementerian Kewangan dan Bank Negara sudah pasti sedang memikirkan bagaimana untuk pastikan bahawa bisnes-bisnes yang terkesan ini yang setengah-setengah tutup boleh dibina semula yang memerlukan modal. Jadi modal ini sudah pasti ada kaitan dengan pembiayaan daripada bank. Jadi kita sudah pun menyuruh bank lah supaya bersiap sedia untuk pemulihan ini dengan umpamanya melonggarkan kemudahan kredit ya. Ini dah berkaitan dengan dasar Bank Negara dan kita rasa ini harus kita bagi tumpuan. Satu contoh lagi lah, kita dah ada ubah cara bekerja. Kita ada pertemuan dalam talian ya. Kita kerja di rumah ya. Kita dalam study macam web camping dalam study ya.
di rumah dan sebagainya. Ini juga ada kesan kepada property market, ya, pasaran hartanah. Kita tahu bahawa sudah menjadi satu norma sekarang ni, ya. Ramai kawan-kawan kita yang bekerja di rumah, ya. Dan bila kerja di rumah ni ada kesan kepada sektor hartanah, kepada public transport umpamanya, kepada LRT, MRT. Ini juga harus diberi pertimbangan oleh kerajaan dalam rangka jangka panjang. Kerana setengah-setengah perubahan itu mungkin akan kekal. Gig ekonomi ini kekal, akan berkembang, ya. Yang bekerja di rumah, work from home ini tak kekal, tetapi sebahagian daripada pekerja-pekerja ni mungkin akan terus bekerja di rumah, ya. Apabila dah biasa dan dengan keadaan COVID ini, maka ini ada kesan yang besar juga kepada beberapa sektor tertentu. Jadi rancangan kita harus mengambil kira perkara ini. Tapi kalau yang penting adalah kerana sektor PMKS ini sektor yang besar, ya. Dan kita haraplah bank-bank akan membantu syarikat-syarikat untuk pastikan mereka mempunyai modal yang secukupnya. Untuk modal itu sudah pasti akses pada kredit dan terma kredit itu harus diberi perhatian, harus dilonggarkan untuk membolehkan bisnes ini kembali berniaga semula. Luqman, saya juga nak memberi pandangan saya mengenai isu yang sama. Saya rasa salah satu perkara yang telah dibangkitkan oleh Tok Pa tadi ialah tentang pendigitalisasi, iaitu digitalization. Dan saya rasa ini juga merupakan satu teras yang penting untuk membantu pengusahawan untuk memulihkan bisnes mereka dan juga untuk mengubah hala tuju mereka. Sekarang kita tahu semasa PKP 1, 2 dan 3 lebih ramai pengusaha menukar kaedah berniaga mereka kepada online dan digitalization. Dan saya ambil maklum bahawa memang ada program yang telah disediakan oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu memberi dana matching fund, digitalization fund yang diberikan oleh MDEC, yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui SIDET dan sebagainya. Jadi saya rasa itu adalah permulaan yang baik. Tetapi apa yang saya rasa perlu dibangkitkan dan dijelaskan dalam RMK 12 ialah apakah strategi pendigitalisasi yang akan diambil oleh kementerian-kementerian yang lain yang boleh membantu menjana dan untuk membangunkan ekonomi. Saya beri satu contoh. Di MITI ada industri 4.0 ataupun industri forward. Di MOSTI baru-baru ini bila Khairi Jamaluddin masih lagi menteri, telah diumumkan satu policy I 4.0. Di bawah KKMM pun ada MDEC yang bertanggungjawab untuk digital economy dan sebagainya. Tetapi adakah ini diserap ataupun diberikan perhatian oleh kementerian yang lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Komoditi, KPKT dan sebagainya? Sebagai satu contoh, adakah developer diberi arahan ataupun satu hala tuju yang baru untuk menyediakan housing yang lebih sesuai untuk work from home dan sebagainya. Jadi saya rasa ini juga adalah satu hala tuju yang penting di mana digitalisasi bukan saja adalah tanggungjawab 1, 2, 3 menteri ataupun kementerian, tetapi perlu diserap oleh seluruh kerajaan di setiap kementerian, dan setiap kementerian perlu memberi pandangan mereka, memberi satu hala tuju untuk bagaimana nak menyerap industri 4.0 dalam kementerian masing-masing. Saya rasa selaras dengan digitalization juga YB dan saya mau tanya soalan ini kepada Datuk Seri. Selain apa yang YB sebut sebentar tadi, ia juga adalah kualiti bakat yang kita hasilkan. Pelajar-pelajar universiti kita, graduan kita dan sebagainya, dan sejak sekian lama kita ada mendengar keluhan bahawa universiti-universiti kita ini masih lagi mengajar silibus yang outdated, yang dibuat untuk mungkin 10 atau 15 tahun lepas. Kita bercakap kenaan dengan mahu memastikan semua syarikat dalam negara kita, semua aspek ekonomi termasuk PKS akan berjaya mendigitalkan diri mereka, dan kita mahu mengundang mungkin pelaburan-pelaburan asing yang berteraskan IR 4.0 dan juga digitalisasi. Tapi banyak antara syarikat ini mengatakan bahawa kita tidak ada tenaga kerja dan manpower, modal insan yang cukup berkualiti, kerana dari sumber lagi kita tidak mengeluarkan bakat-bakat yang relevan dengan IR 4.0. Yang ada sedikit pun mereka mungkin lari bekerja di luar negara. Apa yang dilakukan oleh RMK 12 Datuk Seri untuk menangani masalah ini? Kerana ini sememangnya bukan sahaja jangka pendek tapi juga jangka masa panjang, kerana ia akan membuatkan kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Saya nak mula dengan satu perkara yang basic lah, asas lah.
kita dapati dalam kerajaan ini perkara ini kita dapat lihat apabila pandemik ini sebenarnya banyak hikmah ya. Salah satu data. Dan umpama data kita kata tadi mengenai bakat. Ya, kita tahu bahawa universiti keluar apa, politeknik keluar apa, college keluar apa, yang graduan, dan kita tahu apa industri mahu apa, tetapi ada mismatch ya. Walaupun mereka bercakap satu sama lain antara syarikat dengan yang mengeluarkan bakat-bakat ini, tapi isu yang ini isu evergreen lah, isu yang dah lama dah ya. Jadi kita dapati dua perkara lah. Yang pertamanya ialah tidak ada database yang mantap. Dia kata-kata jadi kita dah berkeputusan dengan kerajaan, ini akan dipusatkan satu tempat saja ya, di mana data kita ini college ini keluar apa, syarikat itu keluar apa ya. Itu yang pertama. Very basic lah benda yang asas data. Yang keduanya ialah apabila dapat data tu ialah untuk kita keluarkanlah yang diperlukan. Yang penting ialah kita graduan macam Tuan sebut tadi ya, kita perlu pastikan bahawa graduan ini kita memenuhi ya keperluan industri. Sampai sekarang pun kali ini masih belum dapat diselesaikan lagi. Jadi dengan adanya pusat data yang berpusat, kita tahu apa umpamanya kalau dalam bidang syarikat digital lah, mereka kata dalam big data analytics artificial intelligence, tak cukup macam bank-bank ya. Bank-bank sekarang ni, dulu kita ada teller depan tu bagi duit ya, sekarang dah cashless semua dah ya. Tak ada dah, dulu ada brick monta branches ya. Cawangan bank ni makin berkurang kan, ada perlu juga cawangan ni. Jadi maknanya bank-bank dia punya bilangan pekerja tu bukan stabil, statik lah ya. Ada pekerjaan yang tak perlu lagi, tapi ada bidang-bidang baru. Dan bila mereka bercakap dengan kita, mereka katakan bahawa bidang-bidang baru ni untuk digital, untuk modern banking ini ya, tak dikeluarkan oleh universiti ya. Jadi mereka kena latih. Jadi saya nak kembali kepada perkara asas pokok yang kita dulu kita tahu, tetapi tidak ada ketegasan untuk selesai masalah. Jadi kita dapat keputusan kerajaan supaya kita ada satu pusat di mana kita tahu kita boleh kongsi semua yang open transparent ya, apa yang universiti A keluarkan, apa yang college A keluarkan, dan industri pula apa dia nak. Dan kita nak supaya mereka bercakap. Sudah pasti kita tidak akan ada perfect match ya. Maknanya kita kalau perlu 200 keluar 200, tapi sekurang-kurangnya kita rapatkan jurang. Yang pastinya sekarang ini, yang pertamanya digital skills, itu besar sekali. Yang keduanya soft skill lah, yang maknanya creativity, itu antara benda-benda baru yang diperlukan dalam dunia pasca COVID ini. Dan kalau institusi kita gagal untuk keluarkan graduan yang diperlukan industri, maka kita rancangan Malaysia ke-12 akan gagal lah. Terima kasih. Loman, saya nak beri satu cadangan kepada Datuk Seri. Ini saya ciplak dari seorang menteri di Indonesia, iaitu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Beliau juga pengasas Gojek. Dan dalam satu kursus yang saya baru selesai, beliau ada beri satu cadangan di mana syarikat yang selalu komplain lah, mereka kata ada industri dan graduate mismatch dalam skills lah. Mereka boleh cadangkan dan mereka boleh mengasaskan ataupun membuat kursus sendiri untuk diberikan kepada MQA supaya kelayakan boleh diiktirafkan, misalnya SKM 1, 2, 3 ataupun diploma level punya standard, dan untuk syarikat yang mungkin lebih ada plan jangka masa panjang untuk membina bakat mereka sendiri, seperti satu syarikat di Penang iaitu Vitrox, saya rasa Datuk Seri pun tahu, mereka telah membina akademi sendiri ya, untuk training untuk electrical engineers dan computer programmers dan sebagainya. Dan selepas itu mereka boleh memberi cadangan supaya kursus yang mereka buat sendiri boleh diiktirafkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi melalui MQA. Jadi ini boleh mengurangkan jurang di antara industri dan juga di antara graduate ataupun bakat yang diperlukan oleh industri. Itu satu cadangan. Tambah sikit. Ada tiga buah syarikat datang jumpa kami di EPU, jumpa saya daripada Pulau Pinang lah, dalam bidang electrical electronics. Mereka menyebut tentang kekurangan bakat tertentu. Apa yang EPU buat ialah kita jumpa 3 syarikat dan kita jumpa 3-4 institusi latihan di seberang perai dan Pulau Pinang ya.
Dan syarikat itu pergi ke lokasi berkenaan. Kerana setengah-setengah institusi latihan ni, dia ada ruang kosong, ya, bukan semuanya penuh. Jadi apa yang syarikat ini buat, kita monitor dari semasa ke semasa, dia berubah hati, ya. Mana kita mesh institusi 3 syarikat di Pulau Pinang dalam bidang elektronik dengan 2-3 training center di Penang. Dia ada 2 jenis kursus. Satu ialah kursus asas, yang kedua ialah yang skillnya lagi tinggi lagi. Yang asas ni institusi latihan kerajaan boleh latih mereka. Tapi yang advance itu syarikat-syarikat berkenaan menggunakan kepakaran mereka untuk mengajar menggunakan kemudahan di latihan pusat dan kerajaan. Jadi boleh buat, ya. Satu yang YB sebut tadi kaedahnya, satu lagi ialah kalau kita usaha perkara ini boleh diselesaikan. Masalahnya kita perlukan orang yang the matching koordinator. Satu platform yang boleh koordinat semua. Adakah penyelesaian rangkaian awan dapat meningkatkan hasil perniagaan anda? Dengan Maxis Right Cloud, pasti ada rangkaian awan sesuai untuk digunakan dengan setiap aplikasi. Akses semua pembekal rangkaian awan. Kawal sistem rangkaian awan sepenuhnya. Lakukan integrasi sistem IT dependence dengan mana-mana rangkaian awan. Jadi, jangan pilih rangkaian awan sembarangan. Pilih Maxis Right Cloud untuk membantu meningkatkan hasil perniagaan anda. Walau cabaran kita belum di penghujungnya, tapi gelanggang ini kita punya dan kita dah siap bersemangat menghadapinya. Bertenaga semula dengan Red Bull Gold, kekal hebat dengan Red Bull Plus. Selangor Darul Ehsan, the country's leading GDP contributor, with a workforce of over 3.6 million, is primed to become ASEAN's gateway for business. How is Invest Selangor playing its role in contributing to this? From industrial parks to aerospace, we will touch on digitalization and e-commerce, and how companies are braving through these challenging times. It's all going to be right here on Investment Insider Season 2, only on Extra O1. Datuk Seri, ini sebenarnya membawa saya kepada soalan seterusnya. Kita lihat sekarang ni banyak fokus tertumpu kepada bipartisanship, semangat bipartisan, dan kita lihat bajet juga mengambil kira pendapat pembangkang lebih daripada mungkin mana-mana tempoh dalam sejarah sebelum ini. Jadi adakah RMK12 juga mengambil kira suara dan juga input daripada semua pihak, bukan sahaja pakar-pakar subjek, itu sudah tentu, tapi juga pembangkang dalam perangkaan RMK kali ini? Kita ada libat urus ni serapari tak cukup lah. Tapi beratus kita buat. Seluruh negara kita pergi, di ahli parlimen, YB sendiri pun mungkin hadir beberapa pertemuan yang saya adakan di parlimen. Memang kita mengambil sikap yang terbuka. Having said that, walaupun kita dah buat itu semua, sudah pasti kita bukan sempurna. Maknanya kita akan bentangkan RMK 12 hari Isnin. Dan kalau ada apa-apa yang perlu penambahbaikan, ya, kenapa tidak, ya? Maknanya bukan walaupun ada RMK, bukan makna kita tak boleh rungkal lagi, ya, bukan kata-kata cast in stone, ya. Jadi ruang itu dalam semangat baru yang kita ada hari ini, dan saya dapati bahawa perbahasan lebih matang, ya. Pembangkang kita kerajaan, kita ada pendangan kita, tetapi adalah hal-hal yang boleh kita bersama, dan saya dapati dalam parlimen ini saya cukup gembira kita dapat lihat bagaimana kita boleh cari titik bersama. Jadi RMK 12 membentangkan hari Isnin, ya, tetapi ia bukan makna kita tak boleh ubah. Kalau ada benda lebih baik lagi, kita dah fikir habis masak semasaknya, termasuk dibuat urus dengan semua pihak, dengan industri, akademik, ahli parlimen, pembangkang, semua kita dah jumpa dah. Tapi sekiranya ada perkara yang boleh diperbaiki, kenapa tidak? Jadi ruang terbuka, maknanya rancangan Malaysia ke-12 ini bukan makna itu saja nak buat, tak. Ya, saya nak beri satu contoh lah, di mana sebelum ni ada orang yang kata okey, kita patut mengubah poverty line index dalam EPU, dan masa itu Kerajaan Pakatan Harapan telah kaji, dan selepas pertukaran kerajaan pada tahun 2020, memang Datuk Seri Mustafa telah mengubah poverty line index itu dengan kadar yang lebih sesuai lah, dan oleh itu memang kadar kemiskinan tu naik,
berbanding dengan apa yang ada sebelum tu, tetapi oleh kerana ada penjelasan yang baik daripada Dawson, daripada Datuk Seri, saya rasa semua orang boleh terima perubahan ini. Ini adalah salah satu contoh yang saya rasa boleh digunakan sebagai satu panduan. Adakah YB berpuas hati dengan tahap di mana pembangkang didengari dalam perangkaan RMK kali ini? Saya sendiri pernah membuat pembendangan kepada Datuk Seri dan saya rasa ada banyak idea yang telah diberikan kepada Datuk Seri. Cuma cadangan saya kepada Datuk Seri ialah saya tahu ada banyak idea yang tidak boleh diserap ataupun diterbitkan dalam RMK 12. Tetapi ada kaedah yang lain di mana idea ini boleh diberikan kepada orang awam, iaitu melalui satu website di mana semua input yang telah diberikan kepada Datuk Seri oleh pakar-pakar, oleh ahli pembangkang, oleh mana-mana pihak berkepentingan boleh dipaparkan dalam website ni dan kita boleh buat rujukan. Kerana sebelum ni dalam RMK 11 kalau tak silap juga ada kertas strategi, ada kalau tak silap 14 atau 15 kertas strategi yang telah ditulis dan diterbitkan oleh beberapa pakar dan ia mungkin tidak dimasukkan dalam teras utama, 6 teras utama RMK 11, tetapi ia dijadikan sebagai satu panduan kepada orang ramai sebagai bahan rujukan. Dan saya rasa perkara yang sama mungkin boleh dibuat dalam RMK 11, mungkin dalam RMK 12 dan mungkin dalam midterm review kita boleh kaji semula. Okey, saya mahu bercakap berkenaan dengan ini Datuk Seri. Kita sedia maklum bahawa dua perkara. Satu, kita berdepan dengan situasi yang tidak pernah kita depani sebelum ini, iaitu COVID-19 dan segala impak yang dibawa oleh wabak ini, khasnya daripada segi ekonomi selain daripada kesihatan. Jadi kita berada dalam situasi keuangan yang agak menekan kerajaan. Seperti yang Datuk Seri sebut sebentar tadi, kita semua sedia maklum kapasiti keuangan kerajaan agak terhad selepas setahun setengah kita berdepan dengan COVID-19. Pada masa yang sama, kita perlu merangka RMK yang mungkin paling besar dalam sejarah untuk kita mengubati luka kita selama 2 tahun lepas ni yang kita dah sudah hilang. Ini antara dilemanya. Sebab kita saksikan bajet yang lalu juga adalah bajet yang terbesar. Kerana walaupun dompet kita nipis, kita perlu melakukan perkara-perkara yang paling besar untuk kita memperbaiki situasi. Jadi persoalannya Datuk Seri adalah ada yang takut bagaimana kita membiayai RMK kali ini. Kita sudah saksikan sebelum ini untuk membiayai setengah program bantuan, rangsangan dan sebagainya, kita perlu tingkatkan had hutang. Kerana kerajaan kurang duit dan perlu umumkan pelan yang besar, bagaimana kita boleh biayainya dengan sihat dan mampan tanpa kita risau kadar hutang dinaikkan ke parasan tidak sihat untuk kita membiayainya? Tahun ini sebenarnya perbelanjaan kalau ambil bajet campur dengan ialah 530 ni untuk 2 tahun 8 package, bajet 320 bilion lebih, 8 package 530, campur dua tu mungkin ada duplication, katalah angka kata 700 bilion lah, maka angka tu besar besar dalam masa 2 tahun. 700 bilion tu angka yang amat besar sekali. Dan kalau kita tengok pada RMK 11 yang kita belanja sekitar 250 bilion untuk pembangunan untuk 5 tahun itu untuk pembangunan untuk RMK 11. Jadi dalam konteks pembangunan 250 untuk 5 tahun RMK 12 dan kira-kira ialah 320 campur 530, katalah 800 bilion lah untuk 2 tahun untuk COVID ni. Maknanya sebahagian daripada isu rakyat sudah ditangani lah, sebahagian yang jangka pendek. Jadi kita memang menghadapi kekangan kewangan. Ini bukan rahsia lah. Kita boleh lihat daripada 2-3 perkara. Yang pertama ialah defisit kerajaan, yang kedua ialah kadar hutang berbanding dengan KDNK kita, yang ketiga ialah debt service ratio yang kita belanja untuk membayar bunga, faedah, kadar faedah, 3 ukuran lah. Dan semua 3 itu menunjukkan bahawa memanglah kita punya orang kata fiscal space ruang untuk kita tambah perbelanjaan itu terhad jadi itu bukan rahsia. Tahun ini dan tahun lepas dan tahun depan juga kita rasa dari segi ekonomi kita akan berkembang. Kalau ikut IMF 6%, tetapi kita rasa revenue itu, hasil tak akan meningkat sebanyak itu. Maknanya ekonomi akan naik tahun ini 3% insya-Allah, tahun depan 6% meningkat, tapi biasanya kutipan hasil ni ada lag lah, dia terbelakang sikit. Jadi kita rasa kedudukan hasil kita
bertambah baik sedikit lah, tidak dengan ketara. Oleh itu terus terang saya cakap tahun depan kita lagi akan menghadapi cabaran dari segi fiskal. Tetapi tahun 2023 kita agak optimis lah, 23-24. Maknanya 2 tahun pertama RMK 12 ini dah tahun pertama dah, kita dah mula bulan Januari dah RMK ni. Tahun depan ni kita menghadapi kekalangan kewangan kerana banyak sumber ditumpukan kepada kesihatan dan juga untuk bantu keluarga miskin, bakul makanan dan lain-lain ya. Itu wajib kita bertanggungjawab untuk pastikan bahawa ada food on the table. Setiap rakyat Malaysia ada makanan ya untuk keluarga mereka dan keluarga. Jadi tahun depan memang mencabar, tetapi 2023 bermakna ujung ya yang bahagian pertama RMK 12 ini mencabar. Maka itu kalau rakyat mengharapkan perbelanjaan besar untuk pembangunan, ini tidak realistik lah, saya cakap terus terang. Tetapi untuk 5 tahun ya, untuk tempoh 5 tahun, insyaAllah apabila ekonomi kita pulih, yang penting sekali lagi saya katakan rentas sempadan nanti ya. Perdagangan trade bagus, pelaburan pun meningkat, tetapi sektor pelancongan tu belum lagi rancak ya, khususnya selagi rentas antarabangsa tidak dibenarkan. Selama itulah sektor ini tidak akan mengalami pertumbuhan. Rentas sempadan antarabangsa, Datuk Seri, untuk pelancongan, adakah kerajaan mempunyai sasaran bila itu boleh berlaku? Ini melibatkan antarabangsa, Malaysia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan kita dah mula runding dengan Singapura, tetapi sekarang terhenti perundingan itu. Kenapa? Kerana peningkatan dengan kes COVID. Tetapi apabila kita sudah 80% lebih dah yang dapat 2 dos ini ya, 1 dos dah hampir 1% dah, susah nak cari sekarang ni. Kalau di kampung-kampung kawasan Bangi ke Jeli ya, kalau nak cari yang belum vaccination ni dah hampir tak ada dah. Sekarang pergi rumah. Kalau saya di Jeli dah doktor pergi rumah, alhamdulillah doktor dah pergi rumah dah. Nak cari siapa belum lagi. Jadi dari sudut itu ya, kita rasa agak optimis lah ujung tahun ini kita akan dapat lihat keadaan yang lebih baik lah COVID. Dan apabila itu berlaku, sudah pasti kita boleh memikirkan pembukaan sempadan secara lebih agresif. Ya, Luqman, saya rasa masih lagi ada warga asing yang belum mendapat suntikan, tapi jumlah itu tak begitu besar lah. Saya juga ada buat mobile vaccination di kawasan saya di Bangi dan juga Kajang. Tapi untuk tambah sikit untuk bangkitkan isu perbelanjaan pembangunan ini, saya rasa apa yang Datuk Seri kata tu untuk tahun 2020 dan 2021 ni memang ada kekalangan kewangan. Tetapi saya rasa untuk pengetahuan penonton anda, 50 bilion yang akan dibelanjakan dalam bajet untuk perbelanjaan pembangunan untuk setiap tahun dalam RMK 12 tu bukan satu hard limit lah. Oleh kerana ada beberapa perkara yang kita patut ambil kira, iaitu ada pembangunan infrastruktur yang dibelanja oleh special purpose vehicle, seperti perbelanjaan untuk MRT, perbelanjaan untuk ECRL. Semua ni tidak dimasukkan dalam perbelanjaan pembangunan kerana ia dibelanjakan oleh MRT Corp, Dana Infra dan sebagainya. Jadi ada ruang. Tetapi apa yang perlu ialah untuk kita menaikkan kadar hutang kepada KDNK kepada mungkin kali ini kita akan naikkan kepada 65% daripada KDNK, dan pihak pembangkang memang boleh bekerjasama dengan kerajaan untuk merealisasikan objektif ini. Tetapi apa yang kita nak ialah supaya perbelanjaan pembangunan ini boleh dibuat secara transparan, secara lestari. Seperti ECRL, kita nak buat satu alignment yang saya rasa boleh membawa kebaikan kepada lebih negeri, lebih tempat seperti Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu ialah untuk mendapatkan persetujuan lah, ya, untuk alignment, untuk perbelanjaan besar seperti ini. Walaupun saya rasa mungkin ada kekurangan duit, tetapi kalau projek itu membawa kebaikan dan juga rancangan kepada ekonomi untuk jangka masa panjang, memang kita boleh bincang. Apa respon YB kepada setengah pihak yang mungkin semakin risau bahawa mereka faham kita perlu ambil hutang untuk membiayai program ini dan program itu dan bajet dan RMK to a certain extent, tapi mungkin kita ada bahaya mengambil hutang ke paras yang tidak sihat
dan sukar untuk kita bayar semula bergerak ke hadapan? Saya rasa ini adalah sesuatu yang kita boleh bekerjasama bersama dengan Kementerian Kewangan, dengan menteri seperti Dato' Sri, untuk memberi satu keyakinan kepada pelabur asing dan juga kepada mereka yang beli bond negara Malaysia, di mana kita boleh memberi satu naratif di mana pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang tu akan lebih cerah berbanding dengan apa yang kita ada sekarang. Kerana apabila kita lihat negara seperti Jepun, debt to GDP ratio mereka lebih daripada 200%. Di negara yang sudah membangun developed country seperti Italy dan sebagainya, debt to GDP ratio mereka lebih daripada 100%. Jadi apabila kita naik kepada 70%, saya rasa masih lagi boleh membayar bunga dengan mampan, tetapi kita perlu transparansi, kita perlu penjelasan yang baik, kita perlu kerjasama di antara kerajaan dan juga pembangkang untuk satu naratif yang baru, yang fresh lah. Di Parlimen ada beberapa select committee yang tanggungjawab khas. Salah satunya kewangan ekonomi. Saya pernah fungsikannya semasa saya tidak ada jawatan itu. Dan masa itu pun kita galak, kita antara paling aktif lah, sebulan sekali kita mesyuarat. Kita panggil Kementerian Kewangan, EPU, dan dalam pertemuan itu 7 ahli, 2 daripada pembangkang. Dan memang kerajaan cukup transparan. Jadi yang Wabi sebut tadi, saya setujulah dengan adanya MOU ini, maka saya yakin bahawa kita akan lebih transparan, boleh kita bincang supaya kita tahu. Yang penting ialah kita tahu keadaan sebenarnya, ya. Dato' Sri, saya sekarang ahli dalam jawatan kuasa kewangan dan juga ekonomi. Mungkin saya boleh cadangkan untuk menjemput Dato' Sri memberi pencerahan lah tentang RMK 12. Wabi ahli ke fungsi? Ahli. Fungsi itu rompin. Rompin fungsi, okey. Apabila YB lebih banyak terlibat dengan aktif dengan perangkaan RMK atau bajet, mungkin sukar untuk membangkang jika sesetengah komponen daripada RMK atau bajet itu gagal, sukar untuk pembangkang menjadikan itu poin pada kerajaan kerana perlu ambil tanggungjawab juga. Adakah bersedia untuk buat begitu? Tapi kita sambutlah bipartisan cooperation ni. Bagi saya tak ada masalah. Kerana apa yang saya cuba buat ialah untuk memberi constructive criticism. Ya, dan saya rasa kita perlu adakan kaedah seperti ini untuk memberi satu kematangan yang lebih tinggilah kepada diskusi politik di negara kita ni. Okey, setuju. YB, Dato' Sri, kita sudah hampir kehabisan masa. Teruskan, Dato' Sri. Ya. Sebenarnya kadang-kadang kritisisme itu kerana tak cukup maklumat, ya. Apabila kita bincang secara transparan, ada maklumat, maka reda kritisisme. Kadang-kadang kritisisme kerana kita sekat, ya. Maklumat rahsia dan macam-macam lah. Kalau kita tahu keadaan sebenarnya, maka lain cerita. Saya ceritalah, umpamanya saya dulu set up satu jawatankuasa bipartisan di Parlimen, saya selalu sebut ni, mengenai TPP, saya semua ada tu, PKR, DAP dan semua, dan saya dapati 14 kali kita jumpa, 14 kali dalam tempoh 2 tahun, dan kita bisa beri maklumat, maka lebih kefahaman. Jadi sebahagian daripada masalah kita ni kerana kita terlalu terkongkong, terlalu mengawal maklumat itu. Itulah antara sebabnya lah. Ada setengah tu memang kaki pukul lah sepanjang masa pun. Tetapi sebahagian daripada kritisisme itu berpunca daripada maklumat tak lengkap. Jadi Dato' Sri, kerajaan patut lebih terbuka dan sedia untuk lebih memberi akses yang lebih maklumat kepada pembangkang untuk mereka membantu memberikan idea yang lebih bernas, constructive criticism. Ya, itu antara semangat MOU yang ditandatangani pada 13 bulan lalu, 13 yang lalu, semangat ni. Jadi Dato' Sri masih lagi sokong CPTPP kan? Masih lagi sokong Masih. Okey. Sokong kuat. Dato' Sri dan YB, kita hampir kehabisan masa. Saya mahu bagi soalan terakhir pada YB dan juga Dato' Sri. Saya mulakan dengan YB terlebih dahulu sebelum saya pergi ke Dato' Sri untuk menutup. YB, kita sedia maklum ketidaksaksamaan atau inequality ini adalah masalah yang semakin serius di negara kita sejak sebelum pandemik lagi. Bila pandemik datang lagi menerukkan. Bagaimana pada pendapat YB, RMK 12 ini bukan sahaja akan fokus kepada pertumbuhan ekonomi, tapi memastikan pertumbuhan ekonomi ini memanfaatkan semua pihak tanpa ada golongan yang tercicir. Kerana jika ada satu perkara dalam RMK sebelum ni ataupun apa saja polisi, akan ada golongan yang tercicir. Yang bak kata orang mungkin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi bagaimana kita memastikan inclusive growth ini dapat kita capai, YB, dalam RMK 12? Ya, pada saya apa yang saya perhatikan apabila semasa PKP ni ialah ada banyak golongan yang tercicir itu tidak disentuhi dengan baik oleh polisi kerajaan.
walaupun ada pembiayaan seperti BPN dan BPR, tetapi dari segi rancangan jangka masa panjang tidak ada program yang spesifik untuk membantu mereka dan lebih penting untuk membantu anak-anak mereka yang telah tercicir dalam masa 2 tahun ini. Jadi saya harap kita boleh bekerjasama untuk mengenal pasti mereka yang tercicir, mungkin dalam satu database yang lebih menyeluruh seperti apa yang Datuk Sri kata tadi, yang sentuh mereka di B40. Dan bagaimana kita ada satu polisi yang merentas semua kementerian untuk membantu mereka menjadikan generasi mereka yang seterusnya lebih prosperous, lebih banyak peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan ibu bapa mereka. Saya rasa itu adalah sesuatu yang kita boleh buat untuk generasi yang akan datang. Okey, Datuk Sri, COVID-19 mengajar kita bahawa krisis berskala besar boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Dan pada ketika COVID-19 melanda dunia pada ketika ini, kali ini tidak ada siapa yang bersedia, termasuk Malaysia. Sejauh manakah RMK12 ini mampan dan kalis krisis? Bukan sahaja krisis jika pandemik datang lagi sekali selepas ini dalam tempoh 5 tahun ini, tapi berbagai-bagai bentuk krisis seperti kerajaan mungkin bertukar, pentadbiran mungkin bertukar. Bagaimana yang memastikan momentum RMK12 ini sekurang-kurangnya idea asasnya tidak akan terganggu walau apa pun jadi selepas ini, seperti mana yang berlaku pada RMK11? RMK12 ini 3 tonggak lah. Satu, kemakmuran. Yang kedua, inklusif ya tadi untuk merapatkan jurang pendapatan. Yang tiga ialah kemampanan ya, mana kalis krisis ini pentinglah. Umpamanya sektor kesihatan umpamanya. Kita tahu bahawa apabila krisis ini memuncak ya, ruang ataupun tempat di ICU di hospital menghadapi tekanan yang cukup hebat ya. Maka ini satu pengajaran bagi kita. Oleh itu, dalam RMK12 kita sudah pasti perlu beri perhatian yang lebih kepada perkara ini ya, ICU ya, sebagai contohlah. Satu lagi berkaitan golongan rentan ini, the vulnerable group umpamanya ya. Di PPR ya, ada beberapa kajian yang melibatkan 500 isi rumah di Kuala Lumpur oleh UNICEF umpamanya. Mereka tidak ada social protection, tidak ada perlindungan sosial ya. Jadi ini satu masalah di negara kita, di mana simpanan yang sikit, apabila berlaku malapetaka, tidak ada simpanan. Yang bekerja gig umpamanya, mereka tidak, walaupun kerajaan sekarang ada, kita memberi geran lah kepada bantuan kepada mereka yang ingin menyertai sumbang kepada IPF untuk SOSO. Jadi perkara ini perlu diberi perhatian. Maknanya di negara-negara yang maju sudah pasti Norway, di mana perlindungan sosial cukup hebat ya. Beberapa negara seperti Australia umpamanya, kita mungkin tak mampu begitu. Apapun kita perlu tingkatkan liputan, coverage ya, mereka yang terkeluar daripada perlindungan sosial. Ini penting. Dan satu prioriti ialah golongan miskin. Ini kita akan guna pendekatan baru untuk menangani kemiskinan di bandar, luar bandar. Dan bila kita kurangkan dengan miskin, sudah pasti ini akan bantu untuk merapatkan jurang pendapatan antara wilayah umpamanya Sabah, Sarawak dengan Semenanjung sebagai contohlah. Ini beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Jadi betul lah kita perlu pastikan ekonomi kita ni berdaya tahan, mampu untuk menangani krisis. Bukan makna kita boleh bagi jaminan, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat ringankan beban. Kalau kita ada perlindungan sosial, kalau kita macam Perkeso, cuma kita ada 15 juta pekerja di Malaysia ni, cuma 9 juta saja yang ada liputan Perkeso. Jadi kalau mereka ni cacat ataupun meninggal dunia tanpa perlindungan, maka family-nya tidak akan mendapat sebarang bantuan. Jadi ini antara perkara yang kita akan beri perhatian dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ekonomi, dan juga YB Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Bangi. Terima kasih kepada anda menonton agenda Awani untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.